sebahagiannya 188.13 hektar tanah itu yang bertujuan untuk pembinaan lapangan terbang antarabangsa di Seri Iskandar walaupun di atas dakwaan dua tokoh iaitu Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad dan juga Yang Berhormat Datuk Muhammad Zulkifli Harun baru-baru ini. Saya ingin kemukakan dua perkara yang dua hujah yang telah pun dibangkitkan oleh Menteri Besar Datuk Zulkifli sebelum ini. Dalam tangan rakan-rakan media, ini adalah antara salah satu fakta yang mana saya telah pun cetak kepada anda semua, iaitu petikan daripada penyata rasmi dalam Dewan Negeri Perak Darul Ridwan yang bertarikh 30 hari bulan Mac 2021. Ianya berbunyi, hujah ini daripada dalam sesi penggulungan Yang Berhormat Datuk Zulkifli. Beliau berkata, beliau menerangkan sedikit kronologi untuk maklumat Yang Berhormat tentang cadangan membina lapangan terbang Seri Iskandar daerah Perak Tengah yang telah pun diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak. Bilangan pun ada, bilangan 1933 pada tarikh 28 Februari tahun 2018, iaitu di zaman pemerintahan Barisan Nasional bawah Datuk Seri Zambri Kadir, telah yang melibatkan 7 tanah milik seluas lebih kurang 478 hektar, walau bagaimanapun seluas lebih kurang 188.1 hektar, 3 hektar yang merupakan tanah milik PKMP telah pun dijual kepada pihak ketiga. Bermaknanya pada tahun 2018 bulan 2 zaman pemerintahan Datuk Seri Zambri, tanah itu telah pun diberikan kepada PKMP untuk mengurus tadbirnya. Berapa besar? 478 hektar. Dan sebahagiannya 188.13 hektar itu telah pun dijual kepada pihak ketiga. Dan tanah itu bertujuan untuk pembinaan lapangan terbang. Dan perkara ini seterusnya mendapat pengesahan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dalam satu program tanggungjawab sosial korporat bantuan persekolahan dan orang kurang upaya kelompok Padang Ragut daerah Perak Tengah yang berbunyi, jadi tanah itu telah dijual semasa zaman Pakatan Harapan PH. Mereka masa itu sudah jual, jadi kita tak ada tanah untuk bina lapangan terbang baru. Maka setelah hujah ini dibangkitkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebagai Ketua Pentadbir Dalam Negeri dan juga Yang Berhormat Exco memberikan hujah dan fakta dalam persidangan Dewan yang lepas pada 30 hari bulan Mac baru-baru ini, kita rasa adalah menjadi tanggungjawab supaya jawatan kuasa kira-kira wang negeri Perak memainkan peranan yang penting sebagai badan semak dan imbang untuk memeriksa ataupun menyiasat perkara ini. Apatah lagi tanah ini adalah bagi tujuan pembinaan lapangan terbang yang melibatkan kepentingan awam. Maka kami ingin cadangkan supaya mantan Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad, mantan ahli-ahli lembaga PKMP dan ahli-ahli lembaga PKMP terkini serta pihak yang berkepentingan, the stakeholders, seperti syarikat yang memberi tanah tersebut, pejabat tanah dan galian PTG, pejabat daerah tanah dan Perak Tengah, Majlis Daerah Perak Tengah dan sebagainya dipanggil untuk tujuan soal siasat. Kami harap perkara ini tidak hanya setakat menjadi bahan bertikam lidah di laman-laman social web ataupun di media, tetapi menangkan isu ini melibatkan penjualan tanah yang mengundangkan perbezaan kenyataannya. Ada satu pihak yang mendakwa begini, ada satu pihak yang mendakwa perkara yang berlainan. Tetapi isu pokoknya adalah tanah yang melibatkan kepentingan awam telah dijual tanpa pengetahuan oleh sesetengah pihak. Hal ini penting
Sebab bukan setakat mengenal pasti zaman pemerintahan siapa yang jual. Kita bukan nak soalkan siapa punya tangan yang jual. Tetapi yang paling penting adalah proses kelulusannya, cara penjualannya antara PKMP dengan syarikat tersebut, keluasan tanah tersebut, lokasi tersebut, harga jualannya, proses pembayarannya dan sebagainya perlu dibentangkan dan kena pasti jika jawatankuasa kira-kira wang negeri Perak boleh dipanggil dan memanggil mereka yang berkaitan untuk menghadiri dalam sesi tersebut. Untuk maklumat semua, mesyuarat jawatankuasa hanya pernah bersidang satu kali sahaja selepas penubuhan jawatankuasa pada 25 hari bulan Ogos tahun 2021, iaitu tahun lepas, dalam Dewan Negeri Perak Darul Ridwan. Dan kami berdua memandangkan perkara ini adalah sesuatu yang perlu disegerakan sebab ianya melibatkan kepentingan awam dan juga beberapa perkara-perkara lain yang masih tertangguh demi tindakan jawatankuasa ini. Oleh itu, hari ini kami berdua menghantar satu surat secara rasmi kepada Yang Berhormat Datuk Pengerusi PAC supaya mesyuarat dipanggil dalam keadaan yang sesegera mungkin untuk menyiasat dan memeriksa perkara ini seperti mana yang termaktub tanggungjawab dan peranan PAC dalam perintah-perintah tetap Dewan Negeri Perak Darul Ridwan. Itu kenyataan daripada saya secara rasmi. Mungkin bagi Chong tambah sikit. Terima kasih pada saudara Kahing, pada semua media-media yang hadir. Selamat pagi dan jemput semua datanglah ke atas sidang media hari ini. Nah, hari ini kita berdua, saya dengan saudara Kahing membuat satu sidang media atas kapasiti ahli PAC. Dan kami tegaskan di sini bahawa ahli PAC akan bertindak secara profesional dan bipartisan untuk menyiasat kesemua tuduhan-tuduhan ke atas penjualan tanah lapangan terbang di Sri Iskandar. Dan saya akan cadangkan dalam mesyuarat PAC untuk menyiasat skandal ataupun kes ini dari 3 sudut. Okey, ada 3 sudut kita kena siasat, saya akan cadangkan. Sudut pertama, sama ada penjualan ini mendapat kelulusan ataupun board approval yang diperlukan. Sama ada penjualan ini sah di sisi undang-undang. Kerana ada pihak-pihak yang mendakwa bahawa tak ada board approval, tak ada kelulusan exco. Jadi kita kena siasat. Okey, ini yang pertama. Okey. Kalau saya cakap kalau penjualan ini tidak mendapat kelulusan yang diperlukan dari sisi undang-undang, maka kita akan mendengar nasihat daripada LA. LA ialah ex officio. Bukan sahaja dalam PAC, dia juga ex officio dalam PKMP. Okay, our legal advisor, penasihat undang-undang. Kita akan dapatkan nasihat undang-undang daripada LA. Sama ada, kalau kita tak ada kelulusan yang betul, kita akan dapat nasihat. Sama ada, kita boleh batalkan penjualan tanah lapangan terbang ini. Okay, jadi kita akan dapatkan nasihat lah. Okay, sudut yang kedua, kita yang kena siasat ialah sama ada penjualan tanah ini dijual dengan harga yang berpatutan. Okey. Sama ia dijual atas market value, nilai pasaran ataupun lebih kurang lah. Okey, saya tahu nilai pasaran tu mungkin subjektif, tapi kita akan siasat kerana ada dakwaan bahawa tanah ini dijual dengan harga yang murah. Okey, itu dakwaan, tapi kita kena siasat. Okey. Yang ketiga, PAC juga kena siasat. Kalau tanah ini telah digazet, yang seperti didakwa oleh Menteri Besar Dato' Sri Sarani, kalau tanah ini telah pun digazet, bagaimana tanah ini boleh dijual dan dipindah milik? Dan sekarang dapat KM kebenaran merancang untuk membuat development, untuk membuat pembinaan. Jadi ini satu perkara yang
saya rasa amat hairan. Kerana kebiasaannya, kalau tanah telah pun digazet, sepatutnya tidak boleh berlaku apa-apa pindah milik ke atas tanah. Jangan cakap nak jual. Nak pindah milik pun tak boleh. Jadi, ini kita kena siasat dan juga kita kena memperkuatkan kembali check and balance ataupun mekanisme control dalam kerajaan. Kerana saya rasa ini satu perkara amat serius. Kerana kalau tanah yang telah pun gazet boleh dijual, apakah yang akan terjadi kepada tanah-tanah lain? Okey? Bolehkah ia dipindah milik secara sesuka hati? Jadi ini 3 sudut yang kita PAC kena siasat. Dan dokumen-dokumen yang kita perlu dapat dengan kadar segera untuk mendapat ke perkara apa yang sebenarnya berlaku. Kita kena tahu sales and purchase agreement, sama ada siapa yang tanda tangan surat perjanjian jual beli. Okey. Siapakah yang pembeli, dengan harga apa, dan sekarang lot number pun kita tak tahu kerana ini semua kita dapat daripada Hansard Dewan, lintang yang cakap hanya lebih kurang 180 hektar ataupun 470 ekar tanah dijual. Itu yang saja kita tahu. Di Sri Iskandar. Tempat mana pun kita tak tahu. Jadi kita kena dapatkan lot number dan kita perlu dapatkan sales and purchase agreement. Yang kedua, kita kena dapatkan minit mesyuarat PKMP. Okey. Kerana berdasarkan salah seorang ahli lembaga, ada 3 mesyuarat telah dilakukan semasa pemerintahan PH. Jadi kita kena siasatlah ketiga-tiga minit ini, sama ada dalam minit ini adalahkah ia diluluskan. Jadi saya akan cadangkanlah kita memanggil bukan saja ketiga-tiga Menteri Besar dan juga bekas Menteri Besar, Datuk Seri Syarani, Datuk Seri Ahmad Faizal, Datuk Seri Zamri hadir, dan juga kita akan memanggil CEO PKMP dan juga mantan CEO PKMP, iaitu Datuk Reza dan juga Muhammad Arif. Okey, jadi saya rasa inilah saksi-saksi, key witness, okey, saksi penting untuk mengenal pasti sama ada penjualan tanah ini macam mana boleh berlaku, sama ada ia sah ataupun sama ada penyelewengan berlaku. Jadi hari ini saya dan Kahing kita telah mengutus surat masing-masing supaya Kenering dia pengerusi PAC boleh mengadakan satu mesyuarat dengan kadar segera kerana sejak lantikan daripada Ogos lalu sebab kalau semua masih ingat, saya dalam PAC sebelum ini sebagai timbalan dan kami telah dikeluarkan. Pada masa itu ada sikit dari segi undang-undang yang masih dalam mahkamah kerana masa itu semasa Datuk Ngee dikeluarkan, ia mungkin tidak salah, tapi itu kita jangan cakap dulu. Okey, sampai semasa saya dikeluarkan sampai tahun lepas saya tak ada dalam PAC. Tahun lepas Ogos baru saya masuk balik PAC, tapi sampai sekarang hanya satu mesyuarat saja. Satu mesyuarat, tak ada bincang apa-apa, kita hanya membincang bahawa hal-hal yang berkaitan saja. Okay, we just bring back whatever has been discussed in the previous PAC. So no decision, nothing has been made, no investigation. Jadi hari ini kita putuskan surat kerana ini isu penting untuk rakyat negeri Perak. Bagaimana satu tanah yang telah digazet untuk lapangan terbang boleh dijual. Jadi yang penting supaya PAC boleh siasat dan juga saya harap PAC boleh juga siasat kembali kepada semua isu-isu tertunggak termasuk isu skandal MAPS 700 juta dan juga untuk membentangkan laporan forensik PwC MAPS dalam sidang Dewan yang akan datang. Kerana Menteri Besar sudah berhujah dalam Dewan, nothing to hide. Dia cakap ia dilakukan secara profesional, kita layan secara profesional. Ini kata-kata dari Kota Tampan. Jadi saya harap PAC boleh bersetuju dengan cadangan ini dan kita akan bawa ke mesyuarat PAC akan datang. Okey. Jadi ini sahaja kenyataan dari kami. Terima kasih. Saya tambah sikit saja. Sebenarnya sebelum kami datang ke sini, saya telah pun berhubung dengan pihak Datuk Pengurusi Jawatankuasa, Datuk Tarmizi, yang mana saya ingin menyatakan hasrat untuk memanggil mesyuarat ini. Beliau
tidak dapat hadir hari ini, tetapi beliau minta saya hantar surat ke sini dan beliau berjanji secara prinsip dia boleh saja buat mesyuarat, tapi masa dan tempat akan dimaklumkan kemudian. Sebab dalam perintah tetap ianya jelas menyatakan peranan ataupun hak untuk memanggil mesyuarat hanya terletak pada tangan pengurusi sahaja. So inilah seruan kita untuk panggil mesyuarat dalam keadaan segera mungkin. Okey, silakan soalan. Any question? Boleh mesyuarat kemungkinan minggu depan mungkin? Saya tak pasti, kalau boleh saya nak esok. Ataupun petang ni. Sebaiknya kami fahamlah sekarang menjelang bulan Ramadan, ada banyak program yang perlu dilaksanakan. Tanggungjawab YB sebagai YB kawasan perlu. Tapi saya rasa perkara ini pun penting juga sebab dia melibatkan kepentingan awam seluruh negeri Perak. So ini pun perlu disegerakan. Respon pengurusi dalam keadaan segera lah. Tak tahu. Dia kata dia akan cubalah, dia akan akan bincang. Tapi salinan surat ini kita pun hantar kepada ahli-ahli yang lain, termasuk timbalan pengurusinya, YB Salbia, termasuk ahli-ahli dalam jawatankuasa yang lain. Kami hantar juga. Kami sebenarnya ada WhatsApp group tu. Yes, sir. PKP mempunyai kuasa mutlak untuk jual tanah di negeri Perak, betul? Ya. Yang mana milik dia? Yang mana bukan milik di dia? negeri Perak. Tanah milik dia, dia ada hak untuk jual. Ya. Ya. YB punya report sini ada minta YB clear. Ya, boleh. Sila. 28 bulan Februari 2018, Ya. tanah yang dijual melibatkan 4.8 hektar. Ya. Tetapi walau bagaimanapun 188.13 hektar yang dijual oleh PKP. Ya. Ya. Okey, that means PKP sekarang, masalah kita, PKP jual tanah 188.13 hektar lah, betul tak? Betul. Yang ada belum tak jual lah. Yang ini saya dapat petikan daripada ucapan Exco dalam Dewan. Siapa yang ekspor? Datuk Zulkifli Harun. Memang dahulu korek lah. Correct. According to the penyata rasmi handset. Okey, saya korek, pakai korek. Yep. Sekarang, setiap tanah kan, kita ada MB concern kan kalau jual. Agree with me? Okey, apa jual lah, tanah ke rumah kan, ada MB concern kan. That means, penjualan tanah ke PPH kan dia, ada MB concern, betul? Betul kan? Correct kan? Yes. Okey. That means, tanah ini terletak di Perak Tengah. Di daerah Perak Tengah. That means, tanah ini mesti mendapat persetujuan daripada PTD dan juga Majlis Daerah. Betul? Betul. That means PTD dan Majlis Daerah sampai hari ini di Perak Tengah never open their mouth. Why? Itu sebabnya. Itu sebabnya. Kami di sini bukan nak kata, okey, ini zaman PH, ini zaman BN, ini zaman siapa. Tapi yang penting kita kena tahu dan siasat prosesnya. Sebab dia punya proses dalam 2-3 tahun ini melibatkan banyak pemerintahan, melibatkan 2-3 menteri besar. Yang proses tu yang kami tak faham. Kenapa boleh diluluskan? Lepas tu ada mantan board director kata tak tahu perkara ni. Lepas tu pindah milik. Pindah milik dia kena ambil consent. Lepas itu dia kata ada KM. Kalau tak setuju tanah ini digunakan untuk mix commercial, KM boleh tahan. Tapi kenapa KM lulus? So perkara proses itu yang memberikan 1000 soalan kepada kita. Itulah sebab kami minta PSC kena kemukakan setiap perkara, setiap dokumen untuk siasat. Tapi tempat ini kan diluluskan untuk membina kapal terbang baru. Yes. Lapangan terbang baru. Okey. That means, suddenly tempat itu ditukar kepada untuk pembangunan yang lain. Betul tak? That means, PTG dengan Majlis Daerah di Perak Tengah ni, they know isn't it? Perkara ini sebenarnya. Betul tak? Adakah boleh pemindahan macam lapangan terbang kepada pembangunan? Boleh tak? Itu soalan teknikal sangat. Itu soalan teknikal because kalau katakan tanah itu telah pun direservekan untuk tujuan kepentingan awam, contohnya sekolah, contohnya masjid, tempat ibadat, hospital, sekolah. Dia gazette proses itu bawa kerajaan negeri. Yang kami tak faham, MB kata sudah ada reserve untuk lapangan terbang. Tapi tanah itu, kalau ikutkan penyata rasmi, 28 Februari 2018, telah pun
diberikan kepada PKMP. So syarikat swasta tak ada hak dan kuasa untuk merizabkan tanah itu untuk kegunaan lapangan terbang. Tetapi syarikat boleh meletakkan cadangan tanah itu untuk nak JV dengan siapa. Let's say Malaysia Airport Berhad, let's say private company, untuk bangunkan satu airport boleh. Tapi rizab, aku rasa tak. That's the problem. That's a question mark. Kenapa rizab boleh jual? Tapi kalau hantar kepada PKMP, kenapa boleh rizab? Banyak soalan yang tertimbul dalam minda kita. The problem, the government, I cannot say the government. You guys are here exco, you orang semua dua exco, 59 orang, ada di Perak. 10 plus benda macam ni berlaku like don't know only, like McDonald. Don't know only. I don't know what's happening to you all. Saya semua pun tak tahu. Jadi sampai sekarang, you see tanah ini di bawah Majlis Daerah Perak Tengah. PTT sana. Dan semua berdiam. Bila buka saja story dan oh ini orang itu orang ini orang betul tak? Why not? Okay. You jual tanah. Why not you call press statement bagi satu? Betul tak? Kita jual tanah pada pihak ketiga. Okay. One more thing, what you say just now, okay, I agree with you. Reserve kan? Okay, apa salah you beritahu? Okay, kita tak boleh buat. Kita tidak mempunyai kewangan yang cukup. Okay, kita buat tanah lapangan terbang. Kita tukar pada projek pembangunan yang lain. Betul tak? Why tak sincere lah? Why tak sincere? Faham tak? Faham, saya faham. Faham. Dia like 59 adu di Perak ni, make it people orang di Perak ni bodoh. See, orang berkata dia everybody kalau di luar sana, dia orang lagi pandai daripada kita. Dia tengok apa ni. Faham. So, Okay, any else question? Sebab you punya komen lebih dah. I sudah jawab dah. I sudah jawab sebab perkara ini memang tak tahu. Sebab kita tak tahu apa yang kita tak tahu. You understand what I say? Nah, that's the problem. Until benda ni reveal dalam Dewan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Kan? So, siasatlah. Saya tak takut. Katakan saya mantan exco. Saya sedia jawab. PAC saya jawab. SPM saya jawab. Polis saya jawab. Sedia, tak ada masalah. Tapi pokoknya, tanah ini sudah diluluskan kepada PKMP pada 28 Februari 2018. Waktu itu aku bukan exco. Tapi tak. Hari ini saya sebagai FPAC. Saya tak nak sebut saya mantan exco. Ya. Tapi saya sedia. Kalau dipanggil, saya sedia. Nothing to hide. No problem at all. Yang tak tahu, tak tahu. Kalau saya tahu, saya takkan duduk sini. Saya cari tempat sembunyi. Saya tak bagi komen macam setengah orang. Yang macam mana saya? Ada orang-orang yang terlibat sampai sekarang tak sebut pun satu ayat. Patutnya kau pergi tanya dia. Thank you. Sorry. Saya boleh komen lebih. Tambah sikit. Just add a bit. Ini saya pernah nyatakan dalam kenyataan saya yang lalu. Dan saya rasa ia amat penting lah. Saya rasa Menteri Besar Datuk Sri Sahani sepatutnya dengan segera cancel the kebenaran merancang. Okay? To suspend the kebenaran merancang di atas tanah lapangan tersebut. Kerana sekarang ia dalam siasatan, kita tak tahu sama ada penjualan tanah ini sah atau tidak. Ia mungkin tak ada dapat kerusakan kerana ia sudah digazet sebagai tanah lapangan terbang. Kenapa ia sekarang boleh berlaku untuk pembangunan yang lain, bercampur lain. Jadi, sebelum siasatan habis, saya rasa ia wajar untuk cancel ataupun suspend kebenaran merancang dan kita hentikan apa-apa pembangunan di atas tanah tersebut sehingga kita tahu the whole case, kesemua keputusan siasatan apa yang berlaku. Dan kita boleh buat satu keputusan nantilah. Saya rasa ia wajar dilakukan. Okay? We should suspend the kebenaran merancang. Okay? Thank you.